Siapa ni? Alia. Kimnit. Keluar black screen. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada yang baru masuk dan kita dah mulakan kelas tadi dengan bacaan doa. Terima kasih pada Iman. Okay, untuk hari ni seperti yang Ustazah dah present dekat sebelah ni, kamu semua boleh nampak kan? Okay. Tajuk hari ni kita akan belajar tentang satu tajuk baru, iaitu berkenaan dengan perkembangan Islam selepas pembukaan Mekah. Okey, sebelum kita PKP hari tu, sirah kita yang terakhir tentang pembukaan kota Mekah. Bagaimana Rasulullah, perjalanan Rasulullah pergi ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Apa yang Rasulullah buat ketika Rasulullah dah sampai di kota Mekah. Okey, jadi kali ni sekarang ni kita dah bayangkan Rasulullah dah berada di Mekah semula. Kan sebelum ni Rasulullah berhijrah ke Madinah kan. Jadi sekarang Rasulullah dah kembali semula ke Mekah. Okay, jadi kita nak tengok selepas dah Rasulullah membuka kota Mekah tu, adakah Islam berkembang? Kita nak tengok. Kalau Islam berkembang ke negara mana? Okey, kita akan tengok sama-sama. Okey, seterusnya kita tengok perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Okay, kita tengok. Okay, saya nak kamu tengok kat sini ya. Nampak tak apa dia yang saya tunjukkan ni? Nampak peta. Peta kan? Nampak. Okey, nampak peta betul tak? Betul. Okey, peta ni saya nak tunjukkan kamu. Semua buka muka surat 149. Cuba buka muka surat 149. Dekat dalam surat berapa Ustazah? 149. Okey, dekat dalam buku teks tu, kamu nampak tak ada peta juga kan dekat muka surat 149 tu? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey, sekarang kita tengok kan tadi saya kata Islam telah berkembang selepas Rasulullah pembukaan kota Mekah. Dekat mana Islam berkembang tu kita tengok. Okey. Kamu boleh tengok dekat sini. Sini ada Jordan Saudi Arabia. Jadi dekat sinilah Mekah dekat Saudi Arabia ni. Okey. Dalam buku teks kamu tengok ada warna hijau ni ialah semua dah menjadi negara Islam. Jadi apa yang dah jadi negara Islam? Okey, kita tengok. Yang dah jadi negara Islam ialah kita tengok yang sebelah tepi tu. Sebelah tepi Jordan kan? Nampak Jordan kan? Egypt, Libya, Algeria, Sudan. Tengok dia sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Tengok. South Sudan ni, Somalia. Okey, kita tengok sebelah atas pula. Sebelah atas sampai ke Kazakhstan, Uzbekistan, Iran, Afghan, Pakistan, Kuwait, Qatar, Iraq, Syria. Okey, Turki. Ni ialah negara-negara Islam yang berkembang selepas Rasulullah masuk semula ke Mekah. Okey. Okey, dapat tak? Itu negara-negaranya. Negara-negara Islam yang Rasulullah dapat kuasai. Maksudnya Islam mula berkembang di situ. Islam dah berkembang ke negara-negara tersebut. Okey. Jadi kita akan tengok lagi. Seterusnya. Kita akan tengok sama-sama. Okey.
Sekarang kita akan tengok sama-sama menggunakan Google Earth ni, mana tempat yang Rasulullah berada di Mekah. Okey, kita akan tengok ya. Ustazah stop sharing yang ni dulu. Kita akan, Ustazah akan buka sharing yang lain. Sekejap ya. Okey. Kita akan tengok. Kita masuk ya. Okey. Okey, kamu nak kamu nampak tak Ustazah dah sharing ni? Kamu nampak tak? Nampak. Nampak tak? Nampak. Okay. First, Ustazah nak kita tengok kita sekarang ni kalau dalam peta, kita berada kat mana? Okay, kita akan tengok dulu. Kita ni kat Malaysia kan? Betul? Inilah tempat kita dah ni, dekat peta dunia. Okay, sekarang ni kita nak tengok. Okay. Rasulullah berada di Mekah. Okay, sekarang yang kita belajar kan? Rasulullah berada di Mekah. Okay, kita tengok pula. Kat mana Rasulullah ni berada? Nampak? Berada di Mekah. Inilah yang kita boleh tengok kalau melalui satelit. Ini yang kita boleh tengok keadaan. Semua pada pasir. Ya, awak nampak tak beza tadi? Malaysia hijau je kan? Sebab kita ni garisan khatulistiwa, banyak pokok-pokok. Pergi dekat Mekah, dah nampak padang pasir. Okey, sekarang Ustazah nak kita akan zoom lagi apa yang kita nak tengok. Ya, kita akan zoom lagi. Ustazah nak kamu okey, cuba kita tengok. Ya. Ustazah. Okey, ada kiblat ni. Boleh nampak kan? Boleh nampak tak situ? Boleh. Semua kanan tu. Boleh. Boleh. Okey, kejap ya. Ni kalau saya kecilkan, kita boleh tengok. Okey, saya kecilkan kita nak tengok kawasan sekitar tadi yang saya sebut. Yang saya sebut Mekah tadi kan. Kalau tengok okay, sini Saudi Arabia, ni Mekah. Jadi pembukaan kota Mekah sekarang daripada sini. Mekah kat sini. Rasulullah mula daripada sini. Okay, dah mula negara Islam. Kemudian tadi saya tunjukkan negara Islam daripada Mekah berkembang ke negara-negara sekitar. Jordan, Israel ni Palestin kan? Egypt, Sudan, Kuwait, Qatar, ni semua. Besar tak? Okay, makin berkembang Islam tu kan? Makin berkembang Islam tu. Okay, kita akan tengok. Ya, termasuk dia tak termasuk dengan negara bahagian atas. Yang negara-negara terhampir itu masuk. Okay, macam UK apa tu tak termasuk lagi. Kalau kita tengok dalam peta pun belum kan. Okay, sekarang kita tengok. Cikgu tertutup mic.
Sekejap, tak dengar ya? Salah tutup mic. Aduh, ya Allah ya Tuhan hari. Okey, kita tengok ni ya. Tengok sini, Mekah ni. Okey. Kalau boleh awak tengok dari dekat kan. Okey. Sekejap. Dah cukup. Ya. Jadi saya harap Sekejap. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey ni. Nampak tak yang ni? Kaabah ni kan? Okay, kita nak pergi dekat Kaabah ni. Okey, kejap. Okey. Dapat tak? Nampak tak? Nampak. Ni siapa yang sampai. Inilah tempatnya. Wow, tak pergi sana pun. Tapi kalau kat Google Map pun okey. Tak pergi sana pun dapat kan? Dapat tengok. Okey. Itulah jadinya daripada Mekah ni asalnya Rasulullah berada di mana sebenarnya? Sebelum Rasulullah selepas Rasulullah berhijrah, Rasulullah pergi ke Madinah kan? Betul tak? Rasulullah pergi ke Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah kalau tengok kan dia 600 kilometer. Jauh ya. Kalau 600 kilometer agak-agak dari mana sampai mana? Kelantan. Kelantan? Lebih kurang. Okey, boleh tengok di sini ya. Boleh tengok di sini Madinah, Mekah kat bawah ni. Kan? Yang saya tunjuk tadi. Ni Mekah, ni Madinah. Jadi Rasulullah pergi ke Mekah untuk sebarkan buka kota Mekah. Dia dapat jadi Rasulullah menyebarkan Islam ke kawasan sekitar dia. Jadi selepas tu kita nak tengok, kita tutup ni. Jadi kamu boleh nampak kan macam mana situasi dia. Dunia ni macam ni kita nak tengok kan. Kita boleh tengok macam mana berkembangnya Islam tu daripada Rasulullah selepas Rasulullah buka kota Mekah. Okay. Seterusnya kita akan tengok slide tadi semula. Okay, kita akan tengok slide tadi. Okay. Okay, kita tengok macam mana Rasulullah, strategi Rasulullah berdakwah sehingga kan banyak sangat negara yang boleh terima Islam pada ketika tu. Okay, kita tengok strategi Rasulullah yang pertama. Strategi cara Nabi berdakwah ni, Nabi mengukuhkan negara Islam. Okay, termasuklah negara Mekah tadi. Kemudian Rasulullah menekankan tanggungjawab untuk berdakwah. Setiap orang ditekankan perlu berdakwah pada orang bukan Islam. Kemudian strategi yang ketiga yang Rasulullah buat ialah Rasulullah jalinkan hubungan luar. Contoh hubungan luar ni macam kita lah. Kita Malaysia, negara Islam. Kita kawan baik tak dengan negara China? Kita kawan baik tak dengan negara China? Kan? Kawan baik kan? Itu bukan negara Islam. Sama juga yang Rasulullah buat masa Rasulullah berdakwah dulu. Okay? Kemudian kita tengok lagi strategi yang pertama, bagaimana Rasulullah nak kukuhkan negara Islam tu. Pertama, Rasulullah cuba bentuk masyarakat ikut acuan Islam. Macam kita kat Malaysia lah, siapa yang tak sentiasa dibagi tahu dekat Malaysia ni kita negara Islam,
pegangan kita pegangan ahli sunnah wal jamaah kan. Jadi itu yang Rasulullah terapkan pada di negara Mekah pada ketika tu. Kemudian apa yang Rasulullah buat? Rasulullah hapuskan amalan jahiliah. Apa amalan jahiliah tu? Siapa boleh bagi contoh? Apa amalan jahiliah? Amalan jahiliah, apa contoh dia? Siapa boleh bagi contoh amalan jahiliah? Hai, ada tak orang ni kat Minum sini arak. ni? Minum arak? Lagi? Lagi? Yang paling kita boleh nampak apa amalan jahiliah? Selain pada minum arak tu, zina itu dalam sekarang pun ada orang zina, bukan amalan jahiliah lagi. Apa benda yang paling ketara Bunuh. pada zaman seperti Benda baru. Rasulullah masuk? Tak, bukan yang terbaru. Bunuh. Syirik Zina. betul. Syirik betul. Apa bentuk syirik yang orang zaman jahiliah buat? Sembah berhala. Apa bentuk? Sembah berhala. Sembah berhala. Yes. Sembah berhala. Ustaz betul jawab tadi. Ustazah tak nampak muka, saya tak tahulah siapa yang ada kat sini kan. Astar yang jawab, ya. Okey, bagus. Antara amalan jahiliah yang dibuat, yang Rasulullah cuba hapuskan ialah menyembah berhala. Kan awak ingat tak masa pembukaan Kota Mekah, Rasulullah dah hapuskan berapa ratus berhala yang di sekitar Kaabah tu kan? Okay, yang kedua, Rasulullah lengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Ada ilmu agama, selalu ada ceramah, selalu ada tazkirah. Macam kita sekarang lah nak kuatkan lagi ilmu agama di kalangan orang Islam. Yang ketiga Rasulullah menekankan amalan tidak syirikkan Allah, taat kepada Nabi dan kukuhkan persaudaraan. Okay, ini pun negara kita pun selalu buat kan. Kemudian dari sudut ekonomi, apa yang Rasulullah buat ialah Rasulullah utuskan pemungut zakat dan jizyah. Kita sekarang ada tak kena bayar zakat dekat Malaysia? Ada tak? Hello? Kita ada tak kena bayar zakat Malaysia? Kamu dengar tak? Ada. Ustazah bercakap. Kamu dengar tak suara Ustazah? Ke tidur ni? Ikut. Dengar. Dengar. Habis? Okey. Jangan tidur lah. Jangan buka sambil tidur. Sebab tu saya nak awak buka kamera. Okey. Ada Dengar. pemungut zakat. Sama juga macam sekarang. Kita dekat Malaysia pun ada yang zakat yang dibayar kan. Okay. Kemudian jizyah. Jizyah ni ialah dalam bahasa Arab yang bermaksud cukai. Pada zaman Nabi pun ada cukai. Kita sekarang ada tak cukai? Ada tak? Ada banyak. Rasa ada kot. Ha, Cukai tanah. betul, ada banyak. Jadi kita mungkin cukai tu, kita tak tahu zaman Rasulullah cukai dia dia sedikit. Tapi zakatnya sangat banyak sehingga akhirnya tak ada orang yang orang miskin sikit lah kan. Sebab ramai dah terima zakat dan dia pun sendiri memberi zakat bila dia dah kaya. Okey, strategi kedua yang Rasulullah buat ialah Rasulullah menekankan setiap orang perlu berdakwah. Tak kisahlah pada ahli keluarga, pada masyarakat sekitar. Jadi setiap orang, masyarakat pada zaman Rasulullah tu dia ambil peranan untuk berdakwah menyebarkan Islam. Okey, sebab tu Islam cepat berkembang. Macam tadi awak tengok kan, sekejap saja daripada Mekah dah pergi ke negara-negara sekitar. Okay. Kemudian strategi ketiga yang Rasulullah buat ialah Rasulullah hantar utusan dan gubernur. Macam kita lah, kalau siapa pernah pergi overseas kan, awak boleh tengok. Ada dekat setiap negara kita akan hantar duta. Dan ada kedutaan di negara-negara yang kita ada hubungan rapat lah. Okay, hubungan antarabangsa ni, hubungan luar.
Contohnya macam negara kita. Kamu boleh tengok dekat negara kita pun ada kedutaan asing dekat negara kita daripada negara asing. Itulah contoh hubungan luar yang Rasulullah tunjuk dari dulu. Okay, sekarang kita praktiskan kan dekat negara kita pun. Ni, dia hantar utusan, ada gubernur, kita sekarang kita panggil duta. Duta Malaysia ke negara Brunei contohnya. Duta Malaysia dekat UK. Okay. Strategi yang ketiga juga dengan jalinan hubungan luar ni, Rasulullah terima delegasi daripada kabilah Arab yang berhasrat untuk memeluk Islam. Macam kita, sama juga dekat Malaysia, kita selalu terima kunjungan daripada orang bukan Islam. Sebenarnya kalau dulu Rasulullah bila terima kunjungan macam tu, Rasulullah akan ajak dia untuk masuk Islam. Mungkin kita sekarang agak berbeza sikit lah kan. Tapi Rasulullah dulu itulah cara yang dia buat. Okay. Ini kita tengok. Ustazah nak sekarang ni cuba tulis apa yang kamu ingat daripada strategi yang Ustazah sebutkan tadi. Apa strategi yang Rasulullah buat? Apa yang kamu ingat? Tulis dekat ruang chatting. Apa strategi yang Rasulullah buat? Cepat. Okey, bagus Alif. Hubungan luar. Okey, contohnya. Bagi contoh lagi. Siapa? Apa lagi yang Rasulullah buat? Rasulullah bukan hubungan luar saja, ada 3 kan? Ada 3 strategi yang Rasulullah buat. Pertama, cara Rasulullah berdakwah. Pertama, Rasulullah dikukuhkan negara Islam dengan cara dibentuk masyarakat, hapuskan jahiliah, hantar utusan, bagus. Astar, murid lain? Murid lain? Tanggungjawab menyebarkan Islam, bagus Fatin. Saya nak kamu faham macam mana cara Rasulullah buat. Okay, Rasulullah untuk yang ekonomi ni, untuk kukuhkan negara Islam, Rasulullah hapuskan amalan jahiliah. Rasulullah bagi ilmu agama pada semua rakyat. Supaya kita boleh berdakwah pada orang luar. Okey. Boleh? Boleh tak? Ustazah. Boleh. Okey, sambil-sambil tu baru 31 orang. Kenapa hari ni sikit lah? Ustazah pun pelik juga. Tak tahu. Yang lain. Yang lain. Orang cuti merdeka lagi. Yang lain tu tidur tu hujan tadi. Yang lain tidur Cuti lagi. merdeka lagi. Tak apalah, bersyukurlah kamu dapat masuk kelas hari ni. Okay, kita tengok daripada apa yang Rasulullah buat tadi, apa kesan dakwah dia, dakwah Rasulullah tu. Okay? Okay. Okay, kesan yang pertama kita tengok, terbentuk masyarakat Islam yang kukuh akidah dia, hidup bersatu padu dan aman. Ini yang kita boleh nampak pada negara pada selepas pembukaan Kota Mekah tu. Tak macam sebelum tu kan, pada zaman jahiliah. Macam-macam perkara yang tak elok berlaku. Kemudian kita tengok negara Islam semakin kukuh. Dan ramai orang memeluk Islam dan Islam semakin meluas di seluruh semenanjung Arab yang saya tunjukkan tadi pada awak tadi kan. Okay, apa cabaran? Saya nak awak semua tengok muka surat 152. 152. Okay. Kita tengok apa cabaran yang Rasulullah hadapi semasa Rasulullah berdakwah. Mesti ada cabaran kan? Bila kita berdakwah ni mesti ada. Okay, cabaran yang pertama, Rasulullah menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Antaranya kamu boleh tengok adanya perang Hunain. Hunain. Perang Hunain ni kita boleh tengok muka surat dalam 152. Perang Hunain berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Okay, antara kabilah Hawazin dan Bani Saqif. Okay, kemudian dia menentang Islam.
Bilangan kaum muslimin pada ketika ni, pada perang Hunain ni ialah 12,000 orang. Okay. Kalau awak tengok kan, peperangan ni dia berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Okay. Tengok yang bawah, perang Tabuk. Perang Hunain tahun ke-8 Hijrah, perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah. 9 Hijrah. Berapa ramai yang terlibat? Orang Islam 30,000 tentera dia, orang musuh 40,000. Peperangan ni juga berakhir dengan kemenangan kepada pihak Islam. Okay? Jadi boleh nampak macam mana antara cabaran Rasulullah berdakwah. Okay? Rasulullah juga menghadapi golongan munafik. Muka surat 153 tu awak boleh tengok. Siapa boleh tahu apa maksud golongan munafik tu? Siapa tahu? Orang munafik ni orang macam mana? Pernah dengar tak perkataan munafik? Orang yang berpura-pura Islam. Menipu kot. Dia menipu. Orang yang Dia pakai berpura-pura cara Islam. sesat kot. Betul? Antara ciri munafik ialah menipu. Lagi? Jangan sesat. Menipukan cara sesat kot. Ajaran sesat. Betul. Okey, hipokrit. Hipokrit tu apa, belagak ya? Hipokrit tu macam contohnya lah. Dia suruh orang pakai tudung tapi dia pun tak pakai tudung. Oh ya. Itu hipokrit lah. Hipokrit tu hipokrit. Okey, saya tak faham sangat hipokrit tu. Okey, tak apa. Kita tengok apa maksud dia. Dalam buku boleh tengok. Maksud dia ialah orang yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama dengan kaum muslimin. Okey, itu ialah orang munafik. Dia pura-pura Islam. Dia pura-pura macam dia Islam. Sedangkan dia bukan Islam. Ada. Dekat negara kita ada tak orang yang berpura-pura Islam? Ada kot tak tahu? Ada. Dia Ada, cakap ada. dia Islam. Tapi dia tak jalankan apa yang Allah suruh buat. Ada. Kalau siapa yang macam tu, Ada masa dia tu, tergolong kantor dalam golongan munafik. Okay? Sebab kalau awak tengok, ada dalam peperangan Nabi, ada orang munafik ni turut serta tau. Dia macam seolah-olah cakap macam, dia akan sokong Islam lah pergi perang sekali. Tapi sebenarnya dalam peperangan tu, dia cabut lari bila dah start peperangan. Sebab dia bukan nak bantu Islam pun. Dia saja je nak tunjuk kata dia sokong Islam. Okey, ini antara cabaran Rasulullah. Susah tau. Susah sangat nak kenal orang munafik ni. Susah. Berbanding dengan berperang. Berperang kita dah tahu dah musuh kat depan kan. Untuk golongan munafik ni susah. Sekarang pun sama. Susah untuk kenal golongan munafik. Kan? Okey, lagi satu. Ustazah nak sebutkan ada satu hadis tentang golongan munafik ni. Disebutkan ada beberapa ciri. Salah sumang kunna fihi munafiqan khalisan. Ada 3 mungkin ciri, antaranya orang yang kita boleh kenal sebagai munafik juga selain daripada golongan munafik pada zaman Nabi yang pura-pura macam Islam tu. Golongan munafik yang mungkin sekarang ada, idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia apa? Dia tak tunaikan amanah tu. Idza haddatsa kazaba. Bila dia bercakap, dia cakap semua benda menipu. Okey? Kemudian yang seterusnya, bila dia bergaduh, dia berlebih-lebih bergaduh dia. Sampai bertahun-tahun tak nak cakap. Itu pun orang munafik juga dalam ciri-cirinya. Okay? Antara ciri-cirinya. Bila dia bergaduh, dia macam lebih-lebih. Kita ni kadang-kadang ada selisih faham dengan kawan kan. Tapi kita maafkanlah, jangan lebih pada 3 hari bergaduh dengan kawan.
Orang Islam tak bergaduh sampai macam tu. Kalau dia berlebih-lebih, itu dah digolongkan sebagai munafik. Gaduh lebih-lebih lagi. Nak bagi bergaduh lama-lama lagi. Okay? Jadi, sekarang boleh faham tak? Ni antara apa yang Rasulullah, cabaran Rasulullah untuk menyebarkan Islam ke negara-negara yang saya sebut tadi. Itu cabaran dia. Cabaran yang paling besar ialah golongan munafik tadi. Memanglah berperang pun besar. Sebab zaman dulu perangnya tak adalah macam sekarang kan. Berperang duduk kat sini, peluru berpandu dah sampai dekat negara lain. Betul tak? Dulu memang berperang, orang kata face to face, muka. Guna senjata. Betul tak? Okay? Jadi, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Cabaran dia ada 3 dekat sini. Cabaran dia yang paling besar 2 lah. Okay? Cabaran untuk penentangan bersenjata tu, bagus Alif tanya. Yang kedua ialah untuk nak hadapi golongan munafik. Itu cabaran paling besar yang Rasulullah hadapi. Okay? Kemudian ada soalan? Ada soalan? Boleh teruskan? Boleh. Boleh Okey, kita tengok. Daripada peristiwa ni, daripada peristiwa pembukaan kota Mekah dan juga selepas Islam berkembang ni, kita boleh tengok di sini iktibar yang kita boleh ambil. Iktibar yang kita boleh ambil daripada perkembangan dakwah Nabi. Yang pertama, kita sebagai orang Islam perlu jalankan tanggungjawab berdakwah. Jangan kata, alah saya kecil lagi lah, tak boleh nak berdakwah lagi. Berdakwah tu bukan semestinya kamu kena pergi ke rumah orang beritahu, okey bangun-bangun solat ke tak, bukan macam tu. Mungkin awak berdakwah dengan adik sendiri dulu sebab sekarang kecil kan. Mungkin tegur kesalahan kakak dulu. Itu antara dakwah yang kita boleh buat dalam lingkungan kecil dulu. Itu pun dikira dakwah. Ada orang buat salah, ada kawan buat salah, berani untuk tegur. Itu kita dah berdakwah lah. Berani untuk tegur kawan buat salah. Bukan kawan buat salah, lantaklah engkau yang berdosa, tak. Bukan macam tu. Yang keduanya, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam. Macam sekarang kan. Walaupun kita politik di Malaysia berbeza-beza, banyak sangat politiknya. Amboi sempat lagi nak bagi tahu birthday dia Amir. Walaupun dia berbeza, tapi kita kena sama-sama bersatu padu sesama orang Islam. Yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Ini kita tahu. Tapi awak jangan salah sangka ya. Dekat Malaysia memang ada orang kafir. Memang ada orang kafir. Tapi kafir ni ada 2 jenis. Saya nak kamu dengar betul-betul. Jangan duk chatting lagi. Dengar betul-betul. Kafir ni ada 2. Kita namakan pertama kafir harbi. Kafir yang patut diperangi. Kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi ni dia boleh berkawan dengan kita. Dekat Malaysia ni kafir harbi ke zimmi? Zimmi. Zimi. Yang lain, Astar dia jawab. Orang lain? Dekat Malaysia ni kafir harbi ke zimmi? Zimi. Ramainya ialah kafir zimmi. Yang dia tak ganggu kita. Kita jalankan, kita beribadah, dia tak ganggu. Itu maksudnya kafir zimmi. Kalau kafir harbi ni macam zaman Rasulullah dulu, dia memerangi Islam. Sekarang lebih dekat lagi dekat Palestin kalau awak tengok. Di dalam negara Palestin tu sekarang ialah kafir Arbi. kafir harbi. Dekat negara Palestin tu ialah kafir harbi. Sebab perlu diperangi.
Dia kacau, orang Islam nak beribadah kacau. Dia musnahkan masjid, dia bunuh orang Islam. Kan? Kalau dekat Malaysia ni kita tak ada. InsyaAllah setakat ni tak ada. Okay? Kalau ada pun cepat-cepat boleh dibetulkan balik lah kan. Okay? Jadi setakat tu ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Saya stop sharing dulu. Tak ada. Ada apa-apa soalan yang tak Tak ada. faham? Ada. Ha? Okey. Okey, tak ada soalan ya? Betul? Okay, kita ada masa 15 minit lagi. 15 minit lagi. Dalam beberapa minit ni, dalam mungkin 5 minit sebelum Ustazah bagi latihan untuk hari ni, kita akan cuba tulis khat. Okay? Quizzes tak hari ni ya? Alif nak quizzes pula. Okay, kita akan cuba Saya tulis kat rumah khat. nenek saya lupa pula bawa buku pensel hot tu. Tak apa, guna pensel biasa juga dulu. Kita nak try. Kita nak cuba tulis. Sebab bila Ustazah tengok kamu hantar, saya check semua. Bagus murid yang hantar. Tapi tak Huruf ramai. apa saja. Okay? Bagus murid yang hantar tapi tak ramai hantar. Itu masalah dia. Okay? Sekarang ni Ustazah nak kamu buka buku teks juga. Okay, buka buku teks juga.